Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan majlis pada hari yang mulia ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung pelajaran kita iaitu perbincangan tentang surah Al-Anfal. Hari ini kita akan masuk ayat yang kedua, ketiga dan keempat. Ni, bagi siapa yang tak ada lagi boleh ambil di depan. Iaitu ayat-ayat daripada surah Anfal yang telah dibesarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok dulu sini. Kalau ada yang boleh sentuh Ramadan lah nanti. Tapi kebanyakan daripada surah ni diturunkan pada bulan Ramadan lah. Sebab dia diturunkan selepas Perang Badar, ketika mana para sahabat Nabi SAW bertelingkah di dalam persoalan Al-Anfal. Apa makna Al-Anfal? Harta rampasan perang. Dan ayat ini mendidik ada yang lebih penting lagi daripada harta rampasan itu, iaitu hubungan antara sesama mereka, taat kepada Allah dan Rasul. Okey, jadi mana kalau nak kata beriman dengan Allah, maka Allah kata elokkan perhubungan antara sama kamu dulu, taat kepada Allah dan Rasul. In kuntum mu'minin. Apa makna in kuntum mu'minin? Jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Itu ayat yang pertama, tuan-tuan. Maka ayat di sini bagi tahu sebenarnya orang beriman tu macam mana.
Ni ayat yang kedua. Kita keluarkan perkataan yang yang mudah dululah. Ini perkataan yang pertama ni, innama. Makna apa tuan-tuan? Sesungguhnya. Kalau inna tu sesungguhnya. Tetapi apabila dah digabungkan perkataan innama, dia dah menjadi satu perbincangan khas. Innama biasa diterjemahkan apa? Hanya. Kalau bahasa Indonesianya hanya senya. Bahasa Melayu adakah? Adakah hanya senya? Kalau tak ada, hanya sesungguhnya. Bahawasanya tak, yang paling penting hanya tu. Sebab ini dipanggil dalam bahasa Arab sebagai adatu maknanya alat ataupun harf. Adatul hasri. Hasri ini iaitu maknanya membataskan. Membataskan. Kalau di dalam Al-Quran menyatakan innama al-mu'minuna. Apa makna innama? Hanya senya atau hanya sesungguhnya. Dia ni hanya ni. Yang paling penting penterjemahan dia ialah tu. Hanya. Hanya sesungguhnya orang yang beriman itu ikhwatun. Saudara, bersaudara, saudara. Maknanya Allah membataskan persaudaraan kita hanya kepada orang beriman. Tak beriman dia bukan saudara. Itu makna innama tu, dia akan mengeluarkan yang tidak berkenaan. Kalau kita baca hadis yang pertama sekali, kita akan baca hadis tentang niat. Maka Rasulullah menyatakan innama. Innama apa? Innamal a'malu. Kita akan jumpa perkataan innama. Apa makna innama? Hanya senya. Al-a'malu, amalan-amalan. Al di sini telah ditafsirkan oleh hadis. Al tu mana? Itu maknanya yang diterima. Hanya senya amalan yang diterima itu ialah yang macam mana? Bin niyati. Dengan niat dia. Tak ada niat, tak terima. Maknanya Allah membataskan amal yang diterima tu ialah yang dengan niat dia. Tak ada niat, tak. Kalau Allah sebut innamal mu'minuna. Mu'minuna, orang yang beriman tu sahaja. Hanya orang yang beriman sahaja. Ikhwatun, saudara. Ikhwatun tu jamak pada akh, saudara, saudara-saudara kita. Mana kafir tak? Maknanya di sini amal yang tak ada niat, tak. Bukanlah amal yang diterima oleh Allah. Al itu sudah ada dalam kotak kepala para sahabat. Bila Rasulullah bersabda innama al-a'malu, hanya senya amalan itu, iaitu yang diterima tu saja, ialah dengan niat. Hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala nak membataskan hanya senya, hanya sesungguhnya orang yang beriman tu yang macam ni rupa dia. Habis kalau tak rupa dia macam ni macam tak beriman pula. Itu dibahaskanlah oleh para ulama. Okey tuan-tuan, itu innama dipanggil apa tuan-tuan? Adatul hasri. Adat ni alat lah. Al-hasri maknanya membataskan. Dia nak, bila Al-Quran nak membataskan satu-satu perkara, maka dia akan guna innama. Okey, perkataan yang kedua yang sedia maklum pada kita, al-mu'minuna, maknanya orang-orang yang beriman. Kalau seorang yang beriman, macam mana bunyinya? Seorang. Al, kalau kita ada alif lam, al
Al-mu'minu. Okey, cuba jalankan sekejap diagram warna apa ni? Hijau Seorang lelaki yang beriman, al-mu'minu. Sebut semua. Al-mu'minu. Okey, dua orang lelaki yang beriman, al-mu'minani ataupun al-mu'minaini, orang-orang lelaki yang beriman. Al-mu'minuna atau al-mu'minina, seorang perempuan yang beriman. Al-mu'minah itu muslimah tu dia punya contoh je ya. Okey, kalau bagikan depan macam mana? Al-mu'minah. Boleh tak tun? Kalau ada alif lam tak boleh. Ada alif lam tak boleh tanwin. Contoh tu ialah untuk yang tak ada alif lam. Al-mu'minatu. Kalau dua orang, al-mu'minatani ataupun al-mu'minataini. Siapa mu'minah ini jadi jantan semula. Dia mesti ta ni. Ta marbutah tu dibuka simpul je di ta ni. Kalau jamak dia macam mana bunyi? Al-mu'mina tak boleh tun kalau kita ada alif lam. Itu pelajaran paling asas. Ada alif lam tak boleh tanwin. Ada tanwin tak boleh alif lam. Contoh di situ ialah yang ada tanwin. Tapi kalau kita buka je alif lam, maka dia dipantangkan tanwin. Al-mu'minatu atau al-mu'minati. Okey, orang-orang yang beriman. Allazina, orang-orang yang. Isim apa tu? Isim mausul. Seorang lelaki yang bunyi macam mana? Ya tuan-tuan, allazi. Diagram pink. Seorang lelaki yang macam mana bunyinya? Dua orang. Allazani. Keluarkanlah apa yang dalam kopai tu. Kalau tu lupa dalam bakul kita tu keluarkan. Okey. Dua orang lelaki yang allazani ataupun allazaini, orang-orang lelaki yang allazina, seorang perempuan yang allati, dua orang allatani ataupun allataini, jamak dia allai ataupun allati. Apa yang ma, siapa yang man. Okey, itu saja. Seterusnya iza. Iza makna apa tuan-tuan? Apabila. Ni termasuk dalam isim apa ni? Apabila, ketika, semasa. Isim zaraf zaman. Ada tersenarai tak dalam diagram kita iza tu? Ada isim zaraf zaman. Okey, seterusnya perkataan ni kita nak bincang, walaupun tuan-tuan tahu saya nak bincang lah. Ni perkataan ni pun nak bincang. Qulub, makna apa qulub? Hati. Dia adalah jamak apa tu? Jamak taksir. Kalau satu hati disebut qalbun, dua hati. Qalbani atau qalbaini, jamak dia qulubun. Qulubun. Tetapi kenapa dia tak ada tanwin ni? Soalan biasa. Bila isim tak ada tanwin, tak ada alif lam, bermakna dia nak jadi mudhaf, nak bersandar pada perkataan sebelah ni. Dia mesti jadi mudhafun ilaih. Apa formula dia? Dhamir melekat dengan isim. Tak apa, ulang banyak kali. Hum maknanya mereka. Wa iza. Tu lihat kita nak bincang hari ni. Okey, ala him, mereka. Ayatu, ayat-ayat. Kalau satu ayat disebut apa? Tak boleh panjang. Ayatun, ayatun ataupun ayah. Kalau dua ayat, ayatani ataupun jamak dia ayatun ataupun ayatin.
Okey, ayat-ayat ni betul-betul ayat Quran. Hu nya. Zadat, tahu makna zadat? Bertambah. Okey. Bertambah, menambahkan. Okey, ini fi'il apa ni? Zadat. Fi'il madhi, apa dhamir dia? Huwa zada. Kalau hiya zadat, okey, cuba jalan fi'il madhi sekejap. Huwa zada. Apa makna zada? Dia telah menambahkan. Okey. Huma zadahum zadu hiya zadat. Ini dia zadat, ya. Ia telah menambahkan. Hum, mereka ni jadi apa ni tuan-tuan? Dhamir muttasil dengan fi'il madhi. Formula dia mesti jadi maf'ul bih. Mestilah mereka ni yang kena tambah. Perbuatan dia menambahkan, hum ni mesti yang kena. Ini cakap Melayu ni tuan-tuan. Imanan. Keimanan. Dia isim ke fi'il ke haraf ni? Tanda dia? Tanwin di hujung. Kalau ada alif lam dibunyi macam mana? Al-imana, al-imanu atau al-imani. Tapi dia sifir berapa? Ya. Kalau sifir berapa ni tuan-tuan boleh tengok, ya. Sebab dia ni sebenarnya dia adalah dua hamzah yang bercantum. Cuba tuan-tuan tengok fi'il. Okey, madhi sifir 2. Macam mana bunyinya? Af'ala. Sifir 2, ya. Fi'il mudhari'. Tak betul baris tu. Mesti bunyinya yuf'ilu. Cuba jadikan masdarnya if'alun. Okey, dengan ni pattern dia ialah begitulah. Asalnya bunyinya macam tu. Cuba tuan-tuan bariskan. Af'ala jadi asalnya a'mana. Cumanya dalam kaedah bahasa Arab, kaedah bacaan Quran, hamzah bertemu dengan hamzah dia akan jadi apa? Mad badal. Maka dibaca amana. Dia akan jadi dua harakat baca amana. Ini dalam kaedah hukum tajwid dia jadi mad badal. Tetapi bila fi'il mudhari' dia akan jadi macam biasa semula. Macam mana bunyinya tuan-tuan? Yuf'ilu akan jadi yu'minu. Okey? Kemudian bila fi'il amar dia akan jadi macam mana? Fi'il amar pula. Ini apa ni? Masdar. Dia akan jadi apa? Asalnya bunyi i'manun, if'alun. Tetapi hamzah bila bertemu dengan hamzah, kalau hamzah bagi bawah bertemu dengan hamzah dia akan jadi ya. Dia jadi imanun. Tapi kalau hamzah bertemu dengan hamzah, hamzah ni bagi atas dia jadi alif. Ya? Jadi amana. Ini jadi jadi imanan. Kalau misal kata hamzah bertemu dengan hamzah, hamzah tu baris depan. Saya kata tu. Dia jadi apa? Dia akan jadi tu. Asalnya tu. Inilah kaedah mad badal dalam Quran. Tapi ini tak ada masalah untuk orang membacanya, sebab tulisan dia ialah amana. Kalau macam ni ada masalah tak dalam Quran? Tak. Dia macam tu ija ada. Mana dia? Imanun. Kalau bagi depan, kalau bagi atas
imanan. Dan dia bagi atas ni ada sebab lah. Saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan. Okey. Jadi mana ini pun tidak ada masalah dalam Quran sebab ijaan dia macam tu. Yang ada masalah satu dalam Quran yang biasanya orang akan tersilap dalam menyebut. Macam mana nak baca tu? Kalau kita asal sebutan dia ialah itu, tetapi ya ikut kaedah ni hamzah bertemu dengan hamzah, sekiranya baris bawah maka akan jadi itu. Itu bacaan dia seperti mana ada dalam surah apa ya? Tuan-tuan biasa ingat tak? Surah Al-Ahqaf dulu ya. Sebaik abang ingat saya asyik terlupa je. Banyak kali dah sebut-sebut terlupa. Surah Al-Ahqaf ya, 50 muka surat 502 502 atau 503 saya punya. Okey, 502 sampai ada Quran surah Al-Ahqaf. Dia akan ada, biasa orang akan terperangkap di sinilah ya, itu ni ni dibuang. Ini nak tadarus ni kena cermat lah. Tapi kalau silap sekali ini je silap, lepas tu biasa tak silap dah. Perkataan yang begini ada dalam Quran ada 5. Cumanya yang 4 lagi orang tak terperangkap sebab dia memang kat tengah-tengah, tak ada sebab nak berhenti kecuali orang tu memang nak test kita suruh berhenti tapi di sini orang akan selalu terperangkap sebab memang dah nafas pun dah habis. Biasa kata dalam ni ayat ni apa? Ayat yang muka surat 502 ayat yang keempat. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu. Dah semput nafas dah. Ulang semula. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawat. Dah habis nafas. Nak mula situ yang orang tersilap kalau bacaan yang betulnya ialah ituni bi kitab. Kalau kita tak tahu kaedah ni, dia akan jadi ituni bi kitab. Tulisan dia dalam Quran macam ni, tetapi kita bukan baca akan kita baca seperti mana sebenarnya iman asal perkataan ialah man nun surah Al-Ahqaf ayat yang keempat. Boleh buat catatan lah, takut siapa-siapa tadarus terperangkap kat sini. Formula biasa tu itu pun masalah lain pula tu. Okey, nanti boleh bincang jugalah soalan abang tu sekejap. Boleh buat catatan surah Al-Ahqaf ayat yang keempat Nanti kalau tuan-tuan mesti terbaca lah ni. Kecuali orang tu dia tahu di sini orang akan terperangkap, dia sambung tam belakang semula. Bila sambung tam belakang dia akan berbunyi hamzah semula. Misalnya kata am lahum syirkum fis samawati tuni bi kitab. Dia akan bunyi hamzah sebelum dia tuni. Tapi kalau sini tanda waqaf dia nak mula, kita kena baca itu. Kalau surah apa ni, kebanyakan Quran kalau Rasam Osmani muka surat 502 ayat yang keempat surah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf juzuk yang ke-26, surah yang ke-45. Boleh tuan-tuan?
Lagi satu orang akan terperangkap dengan kaedah mengikut baris yang ketiga, betul? Ya, tapi di sini baris ketiga dia depan. Bila baris ketiga depan, sepatutnya alif baris depan, macam uktub. Uktub. Tapi ini baris bawah. Ini memang terbelit sikit, ya. Apa kisahnya? Kisahnya ada pada kita punya rasa buku kita. Nanti saya cuba tengok, Atayati Sefer 1B. Kalau ada rezeki, adalah tuan-tuan. Yang tackle betul-betul masalah ni tak adalah, tapi dia punya pattern adalah pattern dia. Cuba tuan-tuan buka muka surat 210. Macam mana kita menyelesaikan masalah kekeliruan kaedah? Yang ini dikatakan terkecuali daripada kaedah tu. 5 perkataan yang berkait dengan itu ni terkecuali dengan kaedah. Tajwid terpaksa menyenaraikan kerana orang mungkin tak belajar bahasa Arab. Tapi bagi kita yang belajar bahasa Arab, kita akan tahu ini buku surat 210, pattern Sefer berapa? 1B, betul? Kalau 1B bunyi dia fi'il madhi bunyi fa'ala. Fi'il mudhari' dia yaf'ilu. Okey? Kalau fi'il amar dia bunyi macam mana? Tengok fi'il amar, if'il. Ini kaedah dia macam ni. Bila huruf ketiga baris bawah, alif dia baris bawah. Semua setuju macam tu kan? Kalau itu sebab dia huruf biasa tak sakit. Macam mana nak bariskan? Jalasa, dia telah duduk. Kalau fi'il mudhari' dia yajlisu, dia sedang atau akan duduk. Kalau fi'il amar dia bunyi macam mana? Ikut baris fi'il mudhari' ni. Ni bagi bawah, dia pun ikut baris bawah. Bila huruf ketiga dia baris bawah, maka alif dia akan bagi bawah. Tapi dalam Quran alif ni tidak dibariskan. Kita kena baris sendiri. Dalam Rasam Osmani lah. Kalau Majid lu rasanya dibariskan. Okey, kalau dalam perkataan kita fi'il madhi syawa. Jumpa? Syawa makna dia telah membakar. Fi'il mudhari' dia bunyi macam mana tuan-tuan? Yashwi. You dia tidak baris sebab haraf illah. Alif atau waw atau ya bila di hujung tidak dibariskan. Cuba tuan-tuan jadikan fi'il amar dia daripada anta. Jangan tengok daripada huwa. Ish. Ada ya tak? Kenapa? Mematikan haraf illah, alif atau waw atau ya yang dah mati ialah dengan buang dia. Dia sebutan sebenarnya ialah ishwi. Okey, cuba tuan-tuan jalankan fi'il amar daripada anta. Okey, cuba pegang sekejap. Jangan tersilap, pegang anta. Okey, anta ishwi dalam buku Apa maknanya? Bakarlah oleh engkau. Antuma ishwiya. Antum ishwu. Nampak tak? Waw dia bagi apa? Bagi depan. Tapi alif dia bagi bawah. Sebab punca dia bagi bawah. Kalau punca dia memang daripada anta bagi bawah, sampai kepada antuna mesti bagi bawah. Okey, cuba jalankan semula. Anta ishwi. Antuma
Antum, ishwu, anti, antuma, ishwiya, antunna, ishwina. Okey, mari kita tengok perkataan ata. Ata, apa makna ata? Datang. Datang. Atau kadang-kadang ditafsirkan sebagai membawa. Okey? Kalau di sini sekejap nah. Ya, yang keempat. Ahdiru li kitaban, bawakan, Ata. Okey, ikut pattern yang sama, cuba tuan-tuan bariskan. Ya, dia sedang membawa. Okey. Okey, dengan pattern ni tolong bariskan tuan-tuan. Tolong bariskan ikut pattern yang sama. If'il, ijlis, ishwi, ti. Apa yang perlu dibuang dulu? Ya, sebab mematikan haraf illah ialah dengan buang. Maka dia akan jadi macam ishwi punya pattern dan ti. Boleh baca ti tak? Ikut kaedah tadi, hamzah bila bertemu dengan hamzah maka dibariskan dengan ya. Kalau hamzah tu bagi bawah, dia banyak ti. Jadi kalau nak menyebut dia begini, ti. Okey. Berdasarkan kepada kaedah ini, cuba ikut pattern ishwi, fi'il amar. Okey, ti itu makna apa tadi? Bawa lah oleh engkau. Cuba jalankan daripada anta. Okey, cuba jalankan anta iti. Kena tengok buku ikut pattern ishwi. Kalau yang kuning tu nanti akan tersasul. Sebab dia ada haraf sakit. Okey, cuba semula anta iti. Antuma itiya. Antum itu. Sebab itulah kita membacanya dengan itu. Sebab punca dia ialah iti, itiya, itu, anti, iti, antuma, itiya, antunna, itina. Kalau daripada anta sampai kepada bawah tu itulah sebabnya kenapa dia keluar daripada kaedah ni. Asalnya dia memang ikut kaedah ni. Ijlis, ijlisa, ijlisu. Tapi di sini itiya. Dia tak boleh jadi itiyu. Dia tak boleh macam tu, dia berat disebut. Jadi kenapa kalau dalam kitab tajwid, contoh macam buku tajwid Abdul Qadir Leong yang warna hijau tu kan, dia menyenaraikan 5 perkataan yang begini dalam Quran, terkecuali daripada kaedah melihat huruf yang ketiga. Sebab kalau qara'a yaqra'u, kita baca iqra' kerana mengikut kaedah iqra'. Macam mana nak bariskan iqra'? Macam tu memang i lah kan, sebab huruf ketiga dia baris atas, maka alif kena baris alif ni bawah. Itu kaedah dia. Kalau kita baca misal kata ni begitu, lam huruf ketiga dia iaitu huruf lam baris bawah, maka alif dia baris bawah. Dia sebut ijlis, iqra. Tetapi sekiranya huruf ketiga dia baris depan begini, maka alif dia baris apa? Depan. Kita kena baca uktub. Dia itu je kaedah dia. Kalau huruf ketiga dia baris atas, hendaklah bawah. Dalam Quran tak dibariskan ni. Ni panggil apa ni? Dia panggil hamzah wasal. Dia akan tandakan sad kecil je macam tu. Sendiri kena faham.
Nak bariskan dia sama ada belajar bahasa Arab ataupun ikut kaedah tajwid. Ataupun kalau dia punya huruf ketiga iaitu lam 1, 2, 3 baris bawah, maka hamzah wasal dia akan dibariskan bawah, dia akan jadi ijlis. Kalau huruf ketiga dia baris depan, begini 1, 2, 3. Nombor 3, maka hamzah wasal dia akan baris depan, dia akan jadi uktub. Ikut uktub. Maknanya ini sefer 1 kita dah bagi tahu dah. Siapa ingat dia akan betul lah barisnya. Boleh tuan-tuan? Ini apa sikit lah, tergelincir tahu topik kita sikit, jauh sikit. Sebab saya nak menjelaskan perkataan asal usul iman ni. Iman dia ada berkenaan dengan itu. Asalnya ti. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya wa ala rabbi. Kenapa rabbi bagi bawah? Selepas huruf jar, kenapa dia tak ada alif lam dan tanwin? Sebab dia mudhaf, him mudhafun ilaih. Mereka mesti jadi mudhafun ilaih. Boleh tahan ke ni? Melentok je ni. Kuat sungguh tahajud. Tak sempat tidur. Bangun awal, lepas tu tadarus pula. Oh, Olimpik. Oh ya, orang minat sukan ni. Lepas ni darah tinggi tak datang kelas. Tak boleh nak tahan dah bang. Saya suka bola juga. Saya main bola daripada sekolah rendah wakil sekolah sampai universiti main bola. Kawan-kawan saya dulu memang Piala Dunia ni Yahudi punya. Tapi saya tak boleh tahan. Saya lari daripada rumah saya pergi rumah orang lain tengok TV. Sebab tak boleh tahan. Tapi sekarang dah ada YouTube dah. Semua ulang tayang dia boleh tengok dah. Okey. Kemudian perkataan yatawakkaluna. Fi'il apa tu tuan-tuan? Fi'il mudhari'. Apa dhamir dia? Pangkal dia ya, hujung dia waw nun. Hum yatawakkaluna. Cuba tuan-tuan jalankan fi'il mudhari' sekejap. Huwa yatawakkalu. Huma, hum, hiya tatawakkalu. Huma tatawakkalani. Hunna yatawakkalna. Tengok betul-betul baris dia. Hujung dia tu masih mati dan tambah nun. Yatawakkalna. Anta tatawakkalu. Antuma. Antum tatawakkaluna. Anti. Antuma. Antunna tatawakkalna. Ana atawakkalu. Abang tu dah pergi fi'il madhi dah tadi. Tawakkal tu fi'il madhi Ana atawakkalu. Nahnu natawakkalu. Okey. Suara tuan-tuan ni macam orang tak makan lah. Sakit jiwa juga saya dengar. Tak semangat. Okey tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok pattern di sini ialah sefer 9 Macam mana bunyi pattern sefer 9? Tafa'ala. Cuba tuan-tuan bariskan tafa'ala. Tafa'ala jadi tawakkala. Itu kalau huwa tawakkala. Kalau ana la fi'il madhi.
fi'il madhi. Tawakkal tu. Ana tawakkaltu, nahnu tawakkalna. Sebab tu bila kita baca doa tu bismillahi tawakkaltu, maknanya dengan nama Allah aku telah bertawakal. Itu fi'il madhi punya. Daripada tawakkala jadi tawakkaltu, ya. Okey, silakan jadikan fi'il mudhari'. Sifat 9 yatafa'alu. Cuba tulis. Cuba bacakan tawakkalu. Ini dalam ayat kita ini adalah fi'il mudhari'. Pattern sifat 9. Okey, cuba tuan-tuan jadikan fi'il amar. Fi'il amar. Tafa'al. Cuba bariskan. Tawakkal. Tafa'al, tawakkal. Apa makna tawakkal? Macam mana fi'il amar? Bertawakkallah oleh engkau. Ini fi'il amar. Ya. Okey, cuba terjemahkan semula. Kita cakap Melayu je lah, cakap Arab lah. Sebab tawakal dah jadi cakap Melayu. Tawakkala makna dia telah bertawakal. Yatawakkalu, dia sedang atau akan bertawakal. Tawakkal, bertawakkallah oleh engkau. Wa tawakkal 'ala Allah. Itu fi'il amar tu. Ya. Wa 'ala Allahi falyatawakkalil. Okey, ataupun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Fi'il apa tu? Ni yatawakkalun fi'il mudhari'. Kalau kita baca doa tu bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, mana fi'il tawakkaltu. Dia ni fi'il madhi ni jalankan. Cuba jalankan fi'il madhi sekejap. Okey. Huwa tawakkala. Huma. Hum. Hiya. Huma. Tawakkalata. Hunna. Anta. Antuma. Tawakkaltuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Itu bismillahi tawakkaltu. Ya, dengan nama Allah aku telah bertawakal. Ya. Okey, sebenarnya kalau sebutan masdar dia apa dia? Cuba jadikan sifat 9 masdar. Bunyi tafa. Tak betul baris dia. Tafa'ul. Jadi sebutan dia ialah tawakkul. Tawakkulun. Tafa'ulun. Ini adalah kata terbitan daripada tawakal. Tawakkul. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tawakkala yatawakkalu tawakkulan. Itu masdar. Jarang disebut sebab orang Melayu sebut tawakal. Orang Melayu sebut tawakal. Tawakal tu sifat berapa? Apa ni fi'il apa? Kalau betul-betul baris hujung dia mati tawakal tu fi'il amar. Bertawakkallah oleh engkau. Kalau fi'il madhi di sini tawakkala lah. Kalau diwakafkan bunyi tawakkal juga. Okey, ya tawakkalun makna apa tuan-tuan? Mereka bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Boleh tuan-tuan? Kelas ni senang nak tidur. Sebab tak kena tanya. Ustaz Nasruddin lu tanya tak?
Tanya, tak boleh tidur. Saya ni meraihkan orang-orang yang tak suka ditanya. Sebab biasa dia kata, bukan kami tak faham Ustaz, kami faham, tapi bila ditanya terus tak faham. Terus tak boleh jawab. Sebab menggelabah tu. Jadi lebih baik tak tanya. Biar dia kekal faham. Okey tuan-tuan dan perempuan, innama tadi dia membataskan, dia panggil adatul hasri, hanya senya. Al-mu'minuna, orang-orang yang beriman tu, al-mu'minuna. Isim ke fi'il ke haraf? Isim. Innama tidak dikira permulaan ayat, dikira permulaan ayat apabila isim dan fi'il. Bermakna dia isim ini memulakan ayat, dia mesti jadi apa tuan-tuan? Bila isim memulakan ayat, dia mesti jadi mubtada ataupun subjek. Mubtada sepatutnya baris apa? Baris depan. Dia kalau baris depan, kalau dia seorang, al-mu'minu, ini nampak baris depan. Kalau dua orang beriman, bunyi macam mana? Al-mu'minani. Ya, al-mu'minani itu mewakili baris depan. Pilihan yang satu lagi apa? Al-mu'minaini, yang bunyi naini itu mewakili baris bawah ataupun atas. Kalau jamak dia apa? Al-mu'minuna, waw tu, mu'minuna mewakili baris depan. Satu pilihan lagi, al-mu'minina, itu mewakili baris bawah dan atas. Jadi tuan-tuan, sebab kita tak dapat nak bariskan betul-betul macam ni, maka kita wakilkan kepada pilihan yang pertama tu, al-mu'minuna mewakili baris depan. Sebab mubtada baris apa? Baris depan. Mana khabarnya? Alladzina. Boleh? Cubalah. Cuba dulu. Alladzina akan jadi khabar. Khabar bagi apa? Diagram warna purple semula. Isim. Cuba tengok isim. Isim terbahagi kepada 3. Isim baris depan dipanggil isim marfu'. Tengok isim bukan fi'il punya, dia ada dua muka ni. Kalau isim baris atas dipanggil isim mansub. Kalau isim baris bawah dipanggil isim majrur. Khabar masuk dalam kumpulan mana? Khabar saja. Mubtada dan khabar. Kumpulan mana tu? Marfu'. Bermakna dia baris apa? Baris marfu'. Mana apa marfu'? Baris depan. Baris depan, Mubtada mesti baris depan. Baris depan macam itulah kalau macam ni. Tapi baris depan di sini diwakili oleh apa tu? Wow, boleh juga mewakili baris depan. Jadi khabar bagi apa tuan-tuan? Baris depan. Kenapa dia tak baris depan? Kalau dia ni khabar sepatut bagi depan, kenapa dia tak bagi depan? Kebal mabni. Semua isim-isim yang kita senaraikan. Kalau nak tahu isim mabni, tuan-tuan tengok di sinilah. Nak dakwa mabni, ada isim mabni, ada berapa tu? Dalam isim tu 8. Okey, kebanyakan tuan-tuan dah tahu. Pertama apa? Dhamir. Semua dhamir ganti nama diri adalah mabni. Kedua, isim isyarah. Kalau tuan-tuan tak lupa, sebelah tangan lagi, kalau terlupa, tengok diagram kita ni. Dhamir telah disenaraikan di sini, iaitu dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Semuanya mabni. Yang kedua, isim isyarah. Isim isyarah ada di sini, ada dalam kita punya diagram. Dia semua mabni. Yang ketiga, isim mausul. Isim mausul ada di sini, disenaraikan. Semua isim mausul mabni. Yang keempat apa? Isim syarat.
Isim syarat ni tak ada kat sini. Dia ada di sebalik ni, nanti kita belajar kemudian. Ya, ada. Kemudian yang kelima, isim apa? Istifham ada dalam diagram kita ni. Ya. Yang keenam, ini bilangan daripada 11 ke 19 itu kita belum belajar. Ya. Yang ketujuh apa? Ba'du. Apa makna ba'du? Sebahagian daripada isim zaraf. Zaraf ada di sini, tapi bukan semua zaraf mabni. Sebahagian daripada zaraf boleh berubah baris hujungnya dan sebahagian tetap. Macam perkataan iza ni. Ni zaraf apa tadi? Zaraf zaman dia mabni. Dia tak akan jadi izu. Dia akan jadi izi. Macam mana pun. Okay? Kemudian yang terakhir, isim fi'il. Isim fi'il ni kita belum belajar. Bukan isim fa'il ya. Isim fi'il. Dia adalah isim, tetapi dia makna dia fi'il. Contohnya amin. Amin. Tu isim. Tapi apa maknanya? Kabulkanlah. Makna fi'il apa tu? Kabulkanlah oleh engkau ya Allah doa kami. Fi'il amar. Itu dipanggil isim fi'il amar. Macam kita baca hayya 'alas salah. Hayya. Apa makna hayya? Marilah. Marilah. Ya, hayya 'alas salah, marilah sembahyang. Maka itu dipanggil isim. Isim fi'il. Itu fi'il apa tu bunyinya? Makna marilah. Itu isim fi'il amar. Ada beberapa lah yang kalau kita jumpa dalam Quran nanti kita bincangkan. Itu dipanggil isim fi'il. Dia mabni lah. Kalau amin tu tak boleh ubah bagi dia. Nak bagi amin, na ke ni ke, dia matikan je. Kalau hayya dia tak jadi hayyu. Hayyu 'alas salah tak ada. Hayya 'alas salah pun tak boleh. Dia tetap sampai kiamat hayya. Hayya 'alas salah. Amun tak adalah. Sebab dia mabni Okey. Jadi maknanya ya, saya nak katakan keputusan dia mubtada khabar lah ni. Cumanya ini nampak bagi depan dia dengan diwakilkan oleh waw. Ya. Ini tak nampak bagi depan dia allazina, tak berbaris depan. Sebab apa? Sebab semua isim mausul adalah mabni dan dia tak boleh diubah. Dia tak ada allazuna pun tak ada. Allazina sahaja. Macam mana nak terjemah mubtada dan khabar? Al-mu'minuna allazina. Okey. Al-mu'minuna, al-mu'minu tayyibun. Cuba tuan-tuan terjemahkan. Ini mubtada khabar bagi depan. Orang yang beriman itu adalah seorang yang baik. Al-mu'minuna, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang lepas tu berjangkit-jangkit lah. Sebab isim mausul tu mesti banyak kaitan dia kan. Okay? Tapi bila dia sebut innama al-mu'minuna, apa maknanya? Hanya senya atau sesungguhnya hanya. Al-mu'minuna, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang macam ni rupa dia. Kalau tak masuk dalam rupa ni, tak beriman. Itu dari segi bahasa lah. Cuma para ulama tafsir menyatakan bukanlah kafir, tetapi tidak sempurna iman dia. Sebab dalam tafsir, kalau contoh dalam tafsir saya, dia akan katakan innama kamilu al-imani. Apa makna kamil? Orang-orang yang sempurna imannya. Hanya begini. Kalau tak ada sifat-sifat ini, bermakna iman dia tidak sempurna. Ya, okey, bukan kafir lah. Nanti banyak kita kafir jadi kalau macam ni agak sukar juga ya untuk mendapatkan sifat-sifat ini. Hanya saja orang yang beriman tu adalah allazina idza, apabila. Perkataan yang kita nak tengok tu ialah
Zukira. Itu fi'il apa tuan-tuan? Fi'il Zukira. Fi'il madhi apa? Madhi majhul. Cuba tuan-tuan tengok kolom nombor 1, fi'il madhi. Itu fi'il madhi apa dipanggil? Kalau kolom nombor 1 sebenarnya itu fi'il madhi maklum. Maklum pelaku dia. Itu kolom nombor 1. Kalau kolom nombor 12 dipanggil apa tu? Fi'il madhi majhul. Okey. 12 11 okey. Puasa. Okey. Kalau ini untuk sifir 1 punya pattern, fa'ala akan bertukar kepada apa? Fu'ila. Apa makna fa'ala? Dia telah melakukan. Fu'ila, dia telah dilakukan. Kataba makna apa? Dia telah menulis. Juga makna memfardukan. Kalau fi'il majhul jadi kutiba alaikumus siyam. Maknanya telah difardukan ia. Ia tu bukan mengerjakan, dia kena, iaitu puasa. As-siyam, al-qital. Ia telah difardukan. Kalau qara'ah makna apa? Dia telah membaca. Kalau ia telah dibaca, quri'a. Wa idza quri'al Qur'an, apabila telah dibaca akan Quran. Okey, kalau apa lagi? Talaba. Mana apa talaba? Menuntut. Dia telah menuntut. Kalau ia telah dituntut, tuliba. Bila kita jumpa pattern dia begini, maka dia dipanggil fi'il madhi majhul. Okey? Bila kita jumpa fi'il madhi majhul, kita wajib cari apa? Kalau fi'il madhi macam ni, kita wajib cari dia punya fa'il. Fi'il madhi maklum, cari pelaku dia. Tapi kalau fi'il madhi majhul, kita kena cari timbalan fa'il. Ya, atau naib fa'il. Okey, kita ambil satu contoh nanti ya. Kita ambil contoh. Ini saya padam dulu ya. Saya punya tulisan hari ni tajam. Apa ni? Mata dia tajam. Sebab mata yang serong tu hilang. Okey tuan-tuan, contoh macam mana tadi? Qara'a. Ini fi'il maklum. Bila fi'il madhi maklum, kena cari siapa? Fa'il dia al-ustazu. Kenapa al-ustazu bagi depan? Sebab dia fa'il. Apa yang dibaca? Al-Quran. Al-Quran mesti baris apa? Baris atas. Sebab apa? Dia maf'ulun bih.